Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang menonton Skop MG bersama saya Haslina AR Kamaluddin. Baik, setahun pentadbiran Kerajaan Madani di bawah kelolaan ataupun seliaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak yang diperkatakan, ada yang menyatakan banyak kejayaan dikecapi, ada juga yang menyatakan banyak kekurangan, kegagalan yang mengakibatkan rakyat merana. Benar atau tidak sebenarnya apabila kita bercakap mengenai isu kejayaan, isu kegagalan, juga dalam sudut pentadbiran dan juga politik hari ini. Jadi untuk menjawab isu ini, saya kirakan figura yang tepat untuk bersama kita menjawab segala persoalan ini sudah pastinya Ahli Parlimen Paya Besar iaitu YB Datuk Shahar Abdullah, juga pernah merangkap jawatan sebagai Timbalan Menteri Kewangan 1. Segala-galanya selepas ini. YB melihat sekarang ini setahun pentadbiran Kerajaan Madani di bawah kelolaan atau perseliaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana secara keseluruhannya pandangan Datuk terhadap setahun ini? Pertamanya, saya melihat too early to judge kerana baru 12 bulan. Belum cukup tempoh untuk kita membuat penilaian secara keseluruhan. Namun ada beberapa perkara yang saya lihat nampak sudah ada penambahbaikan. Maknanya kita menghadapi krisis COVID-19, kita memerlukan satu perancangan recovery yang cukup baik dan akhirnya disusul dengan penubuhan Kerajaan Madani ini dapat mengembangkan lagi potensi supaya kita dapat keluar cepat daripada kesan pasca pandemik COVID-19. Yang keduanya, saya juga melihat dasar-dasar yang dibuat selama setahun ini, terutamanya yang berkaitan ekonomi, nampaknya sudah ada kejelasan. Bila kita membuat alignment terhadap rancangan Malaysia ke-12 iaitu kajian separuh penggal, dan kemudiannya kita lihat Kerajaan Madani meluncurkan 7 teras dalam ekonomi madani dan kemudiannya disusuli dengan NIMP, National New Industrial Master Plan, National Economic Transformation Roadmap. Ini semua memberikan satu keyakinan kerana kalau kita nak lihat sesuatu pentadbiran tersebut, kita mesti melihat hala tuju ekonomi. Maknanya orang kata tebalkan poket rakyat terlebih dahulu. Bagaimana nak tebalkan? Mereka telah menggariskan hala tuju dan segmen-segmen tertentu yang diyakini akan dapat memberi leapfrog, lompatkan berganda supaya kita dapat keluar daripada cepat. Sebagai contoh, kita lihat bila kerajaan telah membawa ke Dewan Rakyat Fiscal Responsibility Act, di mana kita menghadapi keadaan yang tak menentu, tetapi kita berani mengeluarkan satu rang undang-undang yang begitu lama ditunggu, terutamanya oleh agensi rating antarabangsa seperti Moody's, S&P, Fitch. Mereka menunggukan adakah kerajaan akan membuat satu perundangan bagi mengawal fiskal kita. Semasa kita berada dalam COVID, fiskal kita, defisit fiskal kita agak tinggi. Tahun lepas saja 5.6. Tahun ni kita jangka 5% defisit perbelanjaan kita dan tahun depan kita jangka lebih kurang 4.3%. Tetapi dalam Fiscal Responsibility Act yang dikeluarkan oleh kerajaan, saya nampak okey, mereka berani lakukan. Bukan mudah untuk membuat satu kerana tahu je lah fiskal ni melibatkan hasil, melibatkan perbelanjaan. Jadi bila kita ada undang-undang yang mengekal supaya dalam tempoh 3 ke 5 tahun akan hadapan kita mesti ada defisit fiskal kurang daripada 3%. Ini bukan satu perkara yang mudah. Kenapa? Kerana kita nak tengok bagaimana keadaan faktor luaran mempengaruhi ekonomi kita. Itu sebab kadang-kadang kita yakin
saya yakin permulaan ini nampak cantik dari segi perancangan, tetapi saya menunggu bagaimana kaedah pelaksanaan dan bagaimana kesan itu kepada rakyat. Tadi YB menyatakan ia terlalu awal untuk kita katakan bagaimana pencapaian. Kita tahu sepenggal itu 5 tahun, tetapi kita melihat dalam tempoh ini rata-rata rakyat menyatakan bahawa yang memegang kerajaan ini adalah Datuk Seri Anwar dan tim-timnya itu yang sentiasa, kalau orang katakan di luar sana, pembangkang katakan berkokok di luar ketika era pembangkang tu bijak bercakap dengan formulanya, dengan itu dan ini. Namun sekarang jawapan Datuk kata ia terlalu awal, dia tidak synchronize dengan apa yang mereka katakan di era pembangkang dulu. Komen. Pertamanya betul, mereka ada membuat dakwaan ketika mereka berada di luar kerajaan. Saya pun ketika berada di universiti dahulu pun bersikap sedemikian. Kerana kita tidak tahu apa sebenarnya yang sedang diuruskan oleh kerajaan. Dan maklumat yang sampai kepada kita itu maklumat agak terperingkat. Dia bukan maklumat secara keseluruhan. Namun saya masih berpegang kepada too early to judge. Kerana kita bagi mereka setahun lagi 2024 kerana ini merupakan bajet 100% dia. Bajet 2023 adalah bajet separuh-separuh. Separuh kerajaan dahulu, separuh kerajaan sekarang. Mereka membuat mini bajet lepas mereka menang, tetapi mereka membuat bajet 2023 pada Februari. Dan itu mungkin sebahagiannya dibentuk oleh kerajaan terdahulu. Sukar nak dibuat kerana bajet tahunan ini jangka pendek. Tapi kita perlukan jangka panjang dan mereka telah membuat alignment rancangan Malaysia ke-12 dan ini 2024 adalah Kerajaan Berdani punya scorecard. Bermakna dalam orang kata di luar sana ramai yang telah meletakkan tangga-tangga pencapaian setiap menteri dan juga jabatan-jabatan kementerian. Datuk melihat perlu atau tidak ataupun sewajarnya tidak dilabelkan performance ataupun achievement setiap kementerian. Contohnya mereka kata kementerian ataupun menteri yang gagal adalah daripada YB Rafizi, total gagal. Tapi bagaimana Datuk melihat sejauh mana perkara itu boleh dibuat ataupun sebenarnya tak wajar dilakukan? Buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Kerana apa? Kerana yang pentingnya kesan itu kepada rakyat. Yeah. Dan kita akan menilai keberkesanan kerajaan tersebut kepada setiap pilihan raya. Dan sudah pasti kerajaan hari ini dibentuk oleh kuasa rakyat. Rakyat yang menentukan, tidak ada sebuah parti yang dominan. Dan mereka terpaksa membuat coalitions, membuat perbincangan dan membentuk sebuah kerajaan. Dan bagi saya yang paling pentingnya adalah dasar tersebut mesti ada continuity. Pelabur yang datang ke dalam Malaysia ini, pelabur yang berada di dalam negara kita juga nak melihat continuity policy. Tak naklah hari ini dia berbincang dengan saya, tapi 4 bulan akan datang berbincang dengan orang lain pula. Jadi mereka akan rasa ketidaktentuan ini akan menyebabkan impak kepada duit yang mereka gunakan untuk melabur. Dan saya yakin kita mempunyai pegangan yang cukup baik untuk memastikan dasar yang kita buat ni ada perundangan yang tertentu dibuat. Dan ia memerlukan satu reformasi yang cukup besar. Satu lagi, apabila Datuk katakan tadi terlalu awal untuk kita bercakap mengenai kejayaan kerajaan hari ini, kita berbalik kepada bagaimana kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menyatakan kerajaan ini gagal dan diberikan satu metafor ataupun ayat baru, perkataan baru iaitu kakistokrasi yang diberikan kepada kerajaan. Dia agak berbeza pandangan dengan Datuk dan dengan Tun. Satu kata gagal, satu kata terlalu awal. Apakah Datuk menyatakan terlalu awal tu kerana Datuk part of government sekarang ini? Bukan. Kerana apa? Kerana bagi kita, saya sebagai pengurusi jawatankuasa pilihan khas kewangan dan ekonomi, dan dalam jawatankuasa tersebut ada bipartisans, ada pembangkang dan ada kerajaan. Dan bila kita bercakap tentang ekonomi dan kewangan, kita tidak boleh bercakap atas emosi. Kita kena bercakap atas data dan fakta. Apa yang dikeluarkan oleh dosa, apa yang dikeluarkan oleh badan-badan yang diiktiraf dan ia mematuhi standard antarabangsa semasa mereka membuat data collections. Dan sudah pasti fakta yang ada tersebut kita kena faham. Okey, gagal bagaimana? Gagal kalau kita ambil keputusan pendidikan atau pelajaran, dia bawah daripada 40 markah. Dan gagal kerajaan kerana apa?
Dan kita kena lihat kerajaan tu apa. Kerajaan tu dia terdiri daripada eksekutif, legislatif dan judiciary. Saya lihat sistem negara kita berfungsi baik. Dari segi apa? Dewan tidak ada ditangguhkan. Dewan berjalan dengan biasa. Ada pembaruan Prime Minister question time, ada Minister question time, ada laporan-laporan yang dahulu tak dibentangkan, kali ini dibentangkan, laporan suhakam, laporan audit, dan ada akta-akta yang dulu mungkin memerlukan political will yang besar dibawa. Dan kalau nak membuat mengatakan tarifan gagal ini juga, saya nampak ia mesti memenuhi kriteria gagal tersebut. Kita tidak boleh bayar gaji, kita tak boleh bayar duit pencen penyewa awam, dan kita juga tak boleh mampu untuk menanggung kejutan ekonomi yang disebabkan oleh faktor luaran. Sebagai contoh, 2023 kita hanya menganggarkan bantuan sosial dan subsidi hanya berada kadar 60 bilion. Tetapi disebabkan faktor luaran, peperangan antara Ukraine dengan Russia, Hamas diserang oleh Israel, ekonomi China yang agak slow down, dan ini India yang menjadi pengimport beras terbesar negara kita kepada negara kita, membuat sekatan-sekatan, akhirnya meningkatkan nilai makanan import kita. Dan sudah pasti bila meningkat nilai import, dia akan memberi kesan kepada nilai subsidi. 60 bilion jadi 81 bilion. Tetapi kerajaan dapat mengurus ini. Tetapi pengurusan ini bukan boleh dilakukan kalau kerajaan itu gagal. Yang berikutnya kita tengok projek masih berjalan. Projek-projek mega, ECRL masih berjalan. Dan kita lihat yang paling penting yang saya nak kaitkan adalah FDI diumumkan 100 bilion, 30 bilion bila menteri MITI berada di luar negara membuat pelaburan-pelaburan. Kenapa ini ada? Walaupun ramai orang kata kalau kita nak tengok FDI, kita mesti tengok realizations part, bukan approval part atau endorsement part. Tetapi bukan mudah nak umum, Haslina. Dia memerlukan suatu perkiraan pandangan pelabur kepada struktur negara kita, bukan short term. Dia melabur mesti ambil tempoh 5 tahun, 10 tahun, dan ada kadang-kadang sampai 20-30 tahun berada di Malaysia. Permulaan tersebut mereka mesti lihat keseluruhan negara kita. Dan sudah pasti pentadbiran ini dinilai sejauh mana kalau negarawan tersebut sebutkan sebagai kerajaan gagal, tidak akan ada FDI datang. Banyak yang Datuk sebutkan mengenai sekarang usaha. Kita tak kata berjaya lagi, tetapi ke arah kejayaan itu ada. Tetapi kalau kita melihat sekarang ini, rata-rata rakyat tidak fikirkan prospek yang begitu besar. Mereka boleh nampak, lebih nampak kepada sekarang ini diorang akan relate balik. Beras sebelum ni tak ada. Harga ayam naik sebelum ada pengapungan ini, ayam tak ada, telur dan sebagainya. Itu antara yang dijadikan sebagai, saya tidak tahu apakah ini adalah sentimen politik, tetapi ini yang berlaku sekarang ini dengan gulanya tidak ada. Itu dinilai juga antara kejayaan pencapaian kerajaan hari ini. Mungkin Datuk punya skop sangat luas, tapi bagaimana skop yang sekecil ini yang tadi Datuk katakan nak menebalkan poket rakyat itu, tetapi perkara-perkara asas ini tidak diberi perhatian. Itu sebab saya beritahu Haslina, kita mesti melihat kedudukan negara kita. Negara kita ini sebagai trading country, faktor luaran yang menentukan ekonomi kita. Purchasing power dalam negara kita hanya ada 33 juta sahaja berbanding negara-negara jiran, Indonesia, Thailand, Filipina. Dan sudah pasti negara kita ini mesti diuruskan begitu baik. Itu sebabnya hari ini kita bincangkan tentang bagaimana untuk melaksanakan dasar gaji progresif untuk menebalkan poket rakyat. Kita boleh tebalkan poket rakyat dengan membuat intervensi-intervensi kepada majikan-majikan, tetapi tidak
adil kepada hanya kita memberi intervensi pada majikan tanpa kita meningkatkan kemampuan pekerja atau kemampuan rakyat tersebut dalam bidang pendidikan ataupun dari segi teknikal mereka untuk memberi produktiviti yang tinggi. Itu sebabnya kita mesti melihat faktor luaran tersebut dan bagaimana keupayaan kita untuk menguruskan asas disebabkan krisis ini pada masa akan datang supaya ia tidak berulangi. Dan sudah pasti masalah akan ada, tetapi bagaimana pengurusan tersebut, saya akui ada sedikit kelemahan situ dan sana, tetapi akhirnya mereka jumpa kepada jalan penyelesaian. Tetapi bagi saya, yang saya bangkitkan di Dewan selalunya, penyelesaian jangan bersifat seasonal, bermusim, kerana ini adalah pusingan kitaran global supply chain yang pasti akan datang sekali lagi sekiranya kita tidak berhati-hati dengan perkara-perkara yang kita belajar daripada krisis yang kita hadapi. Datuk merupakan mantan Timbalan Menteri Kewangan satu sebelum ini. Kita melihat bagaimana kepayahan. Kalau kita selalu katakan, mungkin saya membawa suara rakyat, nak bantuan segera, nak itu cepat, tak nak ada masalah dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang yang pernah duduk di dalam kerajaan, apa yang menjadi kesukaran untuk kerajaan orang kata merealisasikan kehendak-kehendak rakyat ini? Dia mudah sangat kalau kita nak bicara perkara ini, tetapi sukar untuk laksanakan. Sebagai contoh, kita ambillah analogi Haslina dalam rumah kita. Anak minta macam-macam, tetapi ayah tidak mempunyai kemampuan keuangan yang kuat. Dan ayah mesti mempunyai keupayaan untuk meminjam dengan institusi-institusi pinjaman yang membolehkan pinjaman tersebut dibuat. Tetapi ayah tersebut mesti mempunyai keupayaan credibility supaya ia bankable untuk memudahkan proses pinjaman tersebut. Tetapi kalau kita beralih melihat dalam konteks yang lebih besar, konteks negara kita ini, kita kena lihat negara kita ini bukan milik generasi yang ada pada hari ini. Dia generasi, kita ambil pada generasi sebelum ini, kita memimpin generasi sekarang dan kita akan serahkan kepada generasi yang akan datang dalam keadaan yang amat terurus dari segi apa? Dari segi debt service charges, dari segi level hutang kita, dari segi kemampuan untuk kita membuat pelaburan-pelaburan dalam dan luar negara. Ini perkara-perkara yang harus kita lihat kerana negara kita juga dilihat oleh badan-badan antarabangsa. Seperti mana saya sebutkan awal tadi, kita ada agensi penarafan antarabangsa yang melihat bagaimana grade nak diberikan kepada kita. Kalau kita pergi ke bank, dia akan tengok kita punya credit profile. Kamu ni berapa? Bersiko atau tidak? Dalam speculative grade ke investment grade? Jadi perkara-perkara ni kita kena teliti dan uruskan sebaik mungkin, dan kita tidak boleh gunakan segala hasil yang kita ada kepada waktu sekarang ini dalam memastikan kita dapat memastikan pelaksanaan kita ini juga mengambil kira jangkaan krisis yang akan berlaku pada masa akan datang. Sebab kita ni, walaupun orang kata kita nak ambil cukai tinggi, itu persepsi. Kalau kita nak bandingkan dengan Thailand, dengan Singapura, kita masih dikenali sebagai low tax regime. Kerana kita hanya dapat membuat collection pada kadar 11.8% kepada GDP berbanding Thailand. Thailand 16.4%, Singapura negara jiran kita 12.6%. Jadi 11.8% tersebut adalah hasil untuk negara kita untuk kita uruskan. Tetapi Haslina, hasil kita RM1, dulu kita bayar 12 sen untuk bayar bayaran khidmat hutang. Tapi sekarang bayaran khidmat hutang kita dah 16.2 sen. Peningkatan itu kerana di waktu COVID kita perlu meminjam. Dalam tempoh yang pendek, dia meningkatkan kadar bayaran hutang, khidmat hutang kita. Jadi kalau rakyat nak minta macam-macam, kita kena lihat bagaimana keutamaan dan bagaimana value for money tersebut dapat kita uruskan dengan baik. Kalau tidak, ia akan memberi tekanan. Akhirnya, rating agensi melihat kita bukan lagi duduk di grade yang telah ditetapkan. Turun je grade kita, bermakna kita ni berisiko. Bila dia berisiko, orang tidak akan nak melabur tempat kita dan kita tidak akan ada nilai tarikan. Tadi Datuk ada menyebut bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini adalah untuk kesenangan generasi akan datang. Maknanya adakah
pandangan Datuk, kerajaan terdahulu gagal untuk menyenangkan generasi yang ada sekarang sehingga kita merasakan kesukaran, kepayahan, lagi-lagi untuk tebalkan poket disebabkan kesilapan, kesalahan kerajaan terdahulu? Saya ingat mana-mana pentadbiran, mana-mana keluarga pun, keluarga atuk kita dan keluarga ayah kita pun berbeza. Keluarga kita pun sekarang berbeza. Cabaran dia berbeza. Cabaran dulu geopolitical factor bukan menentukan ekonomi. Dulu negara kita bergantung penuh bekalan kepada negara kita. Penjenayaan elektrik pun kita bergantung gas, natural gas dalam negara kita. Tetapi apabila negara kita semakin meningkat, jumlah penduduk makin meningkat, jumlah persaingan antarabangsa juga meningkat. Climate change dulu bukan jadi topik perbualan kita. Dulu zaman kita tak ada cerita pasal ekonomi hijau, ESG, SDG. Jadi semua ini telah menyebabkan kita kena membuat tindakan-tindakan yang sangat ke hadapan. Dan sudah pasti pimpinan pentadbiran kerajaan terdahulu telah menyediakan asas yang baik. Itu sebabnya nama kita di peringkat antarabangsa cukup baik. Terdahulu maksudnya pada era BN ataupun? Sebelumnya era BN lah. Era BN, lepas tu Perikatan Nasional. Kepada Perikatan PH, sebelum PN itu PH. Apakah PH sebelum tu belum ada COVID, PH gagal untuk memberikan apa yang terbaik kepada rakyat? Saya ingat mereka telah membuat penerokaan selepas wawasan 2020 dengan mewujudkan wawasan kemakmuran bersama. Dan ramai orang kata sekarang wawasan kemakmuran bersama dah hilang. Bukan, sebenarnya dia termaktub dalam kajian separuh penggal. Jadi dan kajian separuh penggal yang dibuat oleh kerajaan Madani pada hari ini mengambil kira semangat wawasan kemakmuran bersama. Tak perlu kita banyak sangat dasar atau wawasan, kita cukup satu dan bagi tumpuan. Kalau kita banyak sangat plan perancangan, banyak sangat food on our plate, kita tak tahu nak makan mana satu. Biar kita fokus, yang pentingnya semangat kesejangan di antara wilayah tersebut dapat kita selesaikan dalam apa jua polisi yang mendatang. Datuk juga menyebut bahawa Malaysia ini bergantung kepada pelabur-pelabur luar dan beberapa negara Datuk sebutkan seperti Singapura, Indonesia, Thailand dan sebagainya itu antara negara-negara membangun selepas COVID. Malaysia ini dianggap kurang membangun ketika sekarang ini. Apakah kerana faktor politik yang agak kucar kacir pada awalnya menyebabkan pelabur-pelabur kurang yakin dengan Malaysia sehinggalah kita melihat bahawa ada yang menyatakan bahawa kesungguhan PMX keluar negara berjumpa dan juga Menteri MITI dan sebagainya mencari pelabur-pelabur itu untuk menutup isu-isu politik yang berada hari ini? Pertamanya kita kena lihat dakwaan mengatakan orang tak minat ke Malaysia itu adalah dakwaan yang salah. Kita lihat announcement FDI yang dibuat oleh Menteri MITI, oleh PMX sendiri telah menunjukkan satu isyarat yang jelas. Mereka yakin dengan Malaysia. Dan nak mengatakan negara-negara jiran tidak melebihi kita itu agak salah. Kerana pada tahun 2022 kita mencatat perkembangan 8.7%. Dan suku tahun ketiga 2023 kita berada pada kadar yang lebih baik daripada suku kedua 2023. Dan itu sebabnya bila kita berbicara tentang ekonomi seperti mana saya sebutkan tadi, data dan fakta akan menentukan bagaimana perimbangan kita bila kita membuat pandangan. Dan saya tak salah kepada rakyat juga nak melihat dalam bahasa yang mudah, poket mereka tebal tak? Mereka dapat barang murah tak? Dan ini semua perkara-perkara yang saya lihat kerajaan sedang menguruskannya. Dan kami sebagai backbencher, ahli parlimen akan bercakap bagi suara rakyat. Dan saya akan sentiasa kritikal kepada pandangan saya. Sekiranya saya rasa ia tidak memberi kesan kepada negara kita. Sebagai contoh, saya mencadangkan kepada PMX supaya membuat diversification investment. Daripada kita tumpu US dengan China, baiklah kita pergi kepada country of independent states, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan dan juga African continents yang ada 53 countries yang banyak peluang-peluang untuk kita terlibat sekali. Dan kalau kita nak biarkan syarikat kita yang baru nak berjinak-jinak dengan di antarabangsa, sukar. Kita hantar JLC kita
supaya mereka meneroka pasaran baru ini, dan bila dah bagus, dah baik, JLC keluar dan masuk ke syarikat-syarikat kita. Ini pasti akan beri kesan kepada kita. Kerana apa? Kerana pengurusan ini, kerana kita mampu membuat pengurusan yang baik. Apa impak dia kalaulah apa yang cadangan-cadangan Datuk itu diterima pakai oleh kerajaan? Apakah selepas ini sekiranya ada pelaburan daripada luar-luar negara itu, poket rakyat boleh menebal kembali? Mereka ini selalu, kan rakyat kita ni selalu buat perbandingan. Mungkin mereka suka pada era BN. Ketika itu dengan BRIM-nya yang hingga 1,000 lebih 2,000 ada voucher itu dan ini dan sebagainya. Tetapi makin lama makin perkara itu kurang. Lepas tu dulu terbuka, BRIM itu dapat pada ramai orang, tetapi sekarang ni golongan bersasar. Dan kita tahu golongan yang paling terkesan sekarang ini adalah M40, Datuk. Miskin bandar itu antara ketara yang kita katakan paling teruk sekali berbanding B40 dan juga T20 itu. Jadi bagaimana Datuk melihat? Saya setuju akui pandangan Hasrina tadi, fakta-fakta atau poin-poin yang Hasrina sebutkan tadi ada kebenarannya. Cumanya kita kena melihat dari segi jumlah subsidi dan bantuan bersasar yang bantuan sosial yang dibuat pada tahun ini dan dijangkakan pada tahun hadapan. Tahun ini 8 bilion, tahun depan 10 bilion. Okey, mana faktanya ia berkurang. Dulu mungkin 2,000 lebih, sekarang dah naik sampai ke 3,700. Cumanya dalam keadaan kita hari ini adalah kita mesti memberi kepada yang layak. Yang layak menerima bantuan, dan yang layak tidak menerima bantuan juga perlu dipastikan mereka dapat bantuan. Sebagai contoh, dulu kita hanya berdasarkan B40, M40, T20. Jadi ia akan memberi kesan yang sangat-sangat seperti mana Hasrina sebutkan tadi. Ada mereka yang M40 duduk dekat paras bawah. Lower bracket at M40 patut dapat tapi tak dapat. Anak mereka ramai. Mereka duduk dalam bandar. Orang M40 lower bracket duduk di kampung saya contoh, di Pekan Sungai Lembing. Dia tak terkesan seperti mana yang duduk di Gombak. Jadi itu sebabnya kerajaan bersama Mampu, bersama EPU sedang membuat try run pangkalan data utama yang disebut PADU. PADU ini melibatkan banyak agensi, dan PADU ni bulan 1 ni kita akan kerajaan akan buka pendaftaran untuk mereka semak nama-nama mereka, dan bulan 3 dia akan tutup supaya tidak ada mereka yang terlepas daripada bantuan. Dan PADU ni pula dia tak hanya menggunakan metodologi terdahulu. Contoh, mereka ada kereta 4 biji. Juga dia akan ambil kira pertimbangan supaya kenapa mereka ada 4 biji, layak tak mereka menerima bantuan. Anak berapa? Anak 2 orang dengan anak 10 orang beza. Jadi perkara-perkara ini kita akan lebih perincikan supaya bantuan kepada rakyat tersebut dapat diberikan. Kerana hari ini ramai yang dapat bantuan subsidi petrol, subsidi diesel, golongan-golongan yang tak sepatutnya dapat tapi menikmati dalam jumlah yang besar. Kereta yang saiz 1000cc dengan kereta yang lebih pada 1000cc, dia punya saiz tangki itu pun besar dan kecil. So pasti yang 1000cc tu taklah pakai minyak banyak sangat. Tapi yang besar tu, kereta yang mahal juga dapat subsidi. Perkara itu nampaknya menjadikan keterisan kepada subsidi kita. Jadi untuk memastikan subsidi tersebut dapat diuruskan dengan baik, supaya mereka yang betul-betul layak menerima subsidi, kita akan bukan lagi meningkat, tetapi kita akan buat secara horizontal, melebarkan perkara tersebut. Baik, tadi di awal saya tanya bagaimana pandangan Datuk terhadap kerajaan secara keseluruhannya. Datuk kata terlalu awal untuk kita buat penilaian. Tetapi bagaimana dari sudut kementerian? Kita kecilkan sedikit skop gitu. Kementerian mana yang menyerlah, kementerian mana yang kurang menyerlah? Kalau kita lihat sekarang ini, bila saya sebutkan tadi nama YB Rafizi Ramli, ramai yang berkerut tak puas hati dari sudut ekonominya. Ada yang menyatakan juga antara nama Datuk Seri Muhammad Sabu juga antara yang dianggap tidak ada pada par yang sepatutnya. Jadi komen Datuk bagaimana? Pertama, isu kementerian mana yang menelah, mana yang tidak menelah, pada hemat saya sangat subjektif.
Pandangan rakyat juga dengan pandangan saya sangat berbeza. Betul. Kerana rakyat melihat, katakan mereka tak dapat ayam, Mak Sabulah salah. Kalau mereka tak dapat prestasi ekonomi merudum, Rafizi akan disalahkan. Jadi saya tak salahkan rakyat, kerana rakyat berhak membuat perhitungan mereka. Tetapi rakyat juga perlu mendapat maklumat yang tepat. Kalau kita nak tengok kementerian, mungkin kementerian yang melibatkan rakyat akan dapat sokongan yang kuat. Kementerian Kewangan bagi BRIM naik sampai 3,700, mungkin rakyat rasa happy. Bila belia dimasukkan kepada mahasiswa akan rasa happy. Jadi judgement kita, penilaian kita itu selalunya akan pergi kepada emosi. Dan saya harap perkara ini kita dapat murnikan supaya kita rasionalisasikanlah pemikiran kita ini, supaya kementerian yang kita dapat lihat adalah kementerian yang dapat deliver tugas dia. Bagi saya nampak Kementerian Kewangan. Mereka dapat menyelesaikan Fiscal Responsibility Act. Dan saya tengah tunggu sama ada Procurement Act mereka akan bentangkan pada sidang akan datang. Saya juga melihat Kementerian MITI, kerana mereka berjaya meningkatkan satu polisi yang baru. Bukan polisi barulah, dia realign polisi lama, National New Industrial Master Plan. Sebab apa Sina? New Industrial Master Plan ni dia berpegang kepada high growth, high value. Mereka mencari pelabur-pelabur yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan peningkatan value. Value kepada siapa? Value kepada rakyat. Kalaulah kita lihat manufacturing dulu, kita kuat dari segi manufacturing. Services kita kurang sikit. Jadi bila manufacturing ni memberi contribution terbesar nilai ekspor kita, orang pakai barang kita, tetapi kita hanya pergi kepada produk, kita tak pergi kepada reka bentuk, peringkat reka bentuk, design level, yang akhirnya design level ni yang memberi nilai gaji yang tinggi kepada rakyat. Itu sebabnya saya nampak MITI. Yang ketiganya NRECC, NREC. NREC saya nampak okey, kerana mereka dapat bagi satu pandangan yang baik melalui NETR, National Energy Transition Roadmap. Penting NETR, dan cuma communications lah. Communication ni kena perhebatkan lah, supaya Communication ni Kementerian Komunikasi dan Digital ke maksudnya? Komunikasi kementerian, bukan komunikasi punya kementerian. Communications. Okey, communications, apa sahaja polisi yang kita buat, interaksi kita dengan mereka yang mendapat benefit itu mesti kena jelas. Jangan kita anggap rakyat akan faham jargon-jargon word, fiscal, monetary, deficit, dan tak faham. Tetapi tugas kita sebagai wakil rakyat juga kena menerangkan. Saya selalu ambil peluang-peluang ni menerangkan di peringkat bawahan. Tapi tak ramai wakil rakyat yang mungkin mengambil cakna seperti apa yang Datuk lakukan, memberitahu kepada orang bawah, kerana ayat-ayat ataupun penggunaan frasa-frasa ini digunakan di peringkat tertinggi tetapi tidak disampaikan kepada bawah, dan di bawah hanya dapat tahu kerajaan tak buat kerja. Kerajaan tahu pergi luar negara saja. Sekarang ni harga seperti saya katakan tadi, gula pun tak ada dekat pasaran, minyak pun tak ada, dan macam-macam lagi. Mereka hanya nampak di depan mata mereka. Tugas-tugas seperti YB Datuk buat itu tak semua lakukan. Jadi mungkin perkara ini dilihat tidak ada keseimbangan di antara ahli parlimen, iaitu wakil rakyat, kepada rakyat. Saya ingat kalau wakil rakyat mereka tak bercakap seperti mana saya cakap, rakyat kena bertindak. Jadi wakil rakyat mereka berpolitik sepanjang masa? Saya nampak bukan berpolitik, kerana masing-masing wakil rakyat ada kemahiran berbeza. Kalau Hasina tanya saya bab-bab yang bukan bidang saya pun sukar. Dan saya beruntung banyak mereka bincangkan pasal ekonomi. Saya dapat terangkanlah. Jadi itu sebabnya kita kena pelbagaikan medium untuk maklumat ini sampai ke peringkat bawahan. Kerana bagi saya kita tidak boleh biarkan persepsi kerajaan tak buat apa-apa ini menular sampai ke peringkat bawahan. Mesti ada satu intervensi dibuat. Maknanya KKD antara kementerian yang gagal lah untuk menyampaikan
komunikasi ataupun apa-apa kepada rakyat sebagai satu kementerian yang perlu membawa suara kerajaan kepada rakyat itu gagal? Itu mungkin pandangan Hasrina. Saya melihat sudut berbeza. Kerana KKD bukan hanya sahaja komunikasi, tetapi mereka berjaya memastikan digital gap kita dapat kurangkan. JECOM di bawah KKD juga gagal untuk memberi penerangan kepada rakyat. Mungkin dari segi persepsi kita, tetapi dari segi lain mungkin dia berjaya. Cumanya bagi saya ejen pemberi maklumat bukan hanya tertumpu kepada pihak kementerian. Contohnya JECOM, KKD. So kementerian-kementerian lain tak perlu buat apa-apa. Jadi maknanya untuk menerangkan satu perkara ini sukar kalau kita sendiri tak ambil peranan. Cuma bagi saya yang paling penting dalam konteks ini adalah bagaimana nak memudahkan kepemahaman. Kalau kita ambil dalam keadaan jangan bagi orang faham, biarlah benda ni hanya float begitu saja, dia akan turn keadaan-keadaan ini jadi keadaan yang sukar untuk difahami. Saya setuju dengan pandangan Datuk mengenai ini bukan saja kepada kementerian KKD tetapi kementerian lain. Kalau saya memberi contoh banyak, kalau Datuk tengok sendiri laman-laman sosial milik setiap kementerian, apa saja kementerian yang ada dekat Malaysia ini, laman sosial mereka Facebook ataupun Instagram ataupun apa, kurang likes-nya. Saya tak tahu apa masalah mereka. Dia satu Hasrina, benda-benda yang kerajaan ni memang orang tak akan like. Tapi bagaimana kita nak tukar sentimen orang boleh like kepada kerajaan itu? Itu sebabnya dia mesti memahami siapa yang mendengarnya. Kalau kita cerita benda-benda yang melibatkan straightforward atau perkara-perkara yang dasar polisi, ia sukar. Tetapi kalau kita dapat perelokkan pendekatan kita dengan memasukkan elemen-elemen yang rakyat suka, bentuk kuis, bentuk perkara-perkara yang rakyat rasa apa benefit untuk aku tahu, dan ia akan mudah. Tapi kerana saya nampak influencer sangat kehadapan, dia letak gambar sekeping pun dapat like, dan itu sepatutnya approach yang kita kena buat supaya jangan kita membuat perkara-perkara yang tanpa memberi petunjuk yang baik. Sebagai contoh, kita tak boleh buatlah bahasa yang bro, kau tahu tak ni bro, kerana kita juga ada tertakluk kepada dia bahasa dan pustaka. Tetapi tak akanlah sampai menyebabkan kita tak boleh try to adapt dengan keadaan anak-anak muda pada hari ini. Jadi Datuk akui perkara itu memang gagal daripada pihak kerajaan sendiri untuk memberikan kefahaman. Dia ada ruang lah, perlu penambahbaikan di situ. Sebab kalau kita nak sebut gagal ni Hasrina, gagal ni 39% ke bawah. Tetapi mereka ada buat, tetapi mungkin 50, 60 dan perlu penambahbaikan. Semua nak A. Tapi dengan bantuan orang lain juga baru ada pemahaman kepada rakyat. Contoh Datuk sebutkan tadi, influencer menggunakan orang tengah ataupun perkara-perkara lain yang boleh sampai direct kepada rakyat. Tetapi daripada kerajaan sendiri, dari sudut ekonomi ke dari sudut apa sahaja, direct kepada rakyat tu tidak mampu. Dia gini, mungkin statement saya ni mungkin bila rakyat dengar, dia mungkin rasa agak tak setuju, tapi inilah pandangan saya. Kadang-kadang kita hanya memikir apa yang kerajaan sampai pada kita. Sebagai contoh, ada satu kes permohonan di kawasan saya ini, kerajaan negeri dah bagi maklumat. Orang lain 1534 dapat, hanya segelintir kecil tak dapat. Kerana apa? Kerana mereka kata mereka tak tahu. Tetapi majoriti mengetahui. Jangan disebabkan yang kecil tersebut kita mengatakan, oh, kerajaan tak bagi maklumat. Itu sebabnya kita kena faham rakyat juga ada peranan untuk mendapatkan maklumat tepat. Jadi rakyat yang gagal untuk memainkan peranan untuk mencari maklumat itu. Saya tak nampak rakyat yang gagal. Setengah daripada mereka lah. Saya nampak rakyat kena lebih cakna. Sebab saya istilah gagal Hasrina cukup besar. Sebab gagal ini sama ada kita dapat 10%. Jadi kita ada ruang untuk tambah baik, dan kalau kita tak tambah baik perkara ini, kita tidak akan dapat membuat asas yang lebih ke hadapan. Sebab yang paling pentingnya, kita nak bergerak untuk menghadapi tahun 2024.
Baik. Tahun 2024 ni bukan tahun yang agak biasa-biasa. Tahun yang kita dah jangka agensi-agensi antarabangsa dan kita punya badan-badan tempatan buat perhitungan suatu keadaan ekonomi yang cukup mencabar. Baik, kita memasuki ada satu kalau kita melihat lebih 5 bulan KPDN tidak ada menterinya lagi. Kebiasaannya sebelum-sebelum ini kalaulah kekosongan jawatan menteri itu cepat-cepat diisi kerana kita mahukan satu tugasan lebih komprehensif dilakukan. Namun kita melihat kelompongannya di situ. Komen Datuk. Perkara ni saya setuju apa yang Hasina sebutkan. Ia mesti diisi segera. Kerana apa? Kerana ada perundangan-perundangan yang memerlukan komitmen ataupun persetujuan yang berhad menteri. Kerana akta-akta tersebut memerlukan menteri tersebut membuat keputusan. Namun kita sudah ada pemangku. Dan kalau kita 5 bulan ini kementerian itu langsung tak berfungsi, kita patut meletakkan sepenuhnya tanggungjawab tersebut kepada Perdana Menteri. Tetapi saya nampak kementerian tersebut berjalan dengan baik. Kenapa saya sebut berjalan dengan baik? Kerana penjelasan terhadap dasar-dasar tindakan-tindakan yang dibuat oleh kementerian tersebut diperjelaskan di dalam Dewan Rakyat yang menjadi perhitungan suara rakyat di situ. Yang keduanya, kita juga kena lihat keputusan yang dibuat yang besar-besar di kementerian tersebut bukan hanya dibuat di keputusan tersebut. Dia dibincangkan secara kolektif dalam kabinet. Kabinet juga memainkan peranan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meletakkan pemangku Menteri Tukar Tugas yang saya kira juga berperanan untuk memastikan perkara ini. Cumanya saya harap dapat diisikan secepat mungkin lah. Atau tak ada wajah-wajah yang sesuai untuk mengisi kekosongan saya itu? ingat kalau baca dekat kenyataan akhbar baru ni, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata sudah ada. Baru ada mungkin sebab sebelum ni. Yelah, dia gini, kita parlimen ni 2 bulan. Hari ni hari terakhir. Sambung pula dengan Dewan Negara. Kalau tiba-tiba menteri tersebut masuk, jadi beban pada menteri tersebut dalam masa yang 24 jam untuk menjawab soalan berikutnya. Mungkin diberikan grace period, habis saja sidang Dewan Negara, mungkin mereka akan lakukan refill. Ya, bukan reshuffle, refill. Refill. Reshuffle tak perlu. Saya tak tahu. Itu tugas Perdana Menteri, tapi bagi saya kena refill. Tapi dari sudut pandang Datuk sendiri, perlu di reshuffle tak kementeriannya? Itu prerogatif Perdana Menteri. Tapi dari sudut pandang Datuk, kalaulah Datuk sebagai Perdana Menteri yang ada barisan kabinet hari ini, apakah perlu di reshuffle figura ataupun menteri-menteri itu? Saya ingat perlu dikemaskinikan elemen-elemen. Mereka sudah bergerak ke depan, cuma hanya kena skru lah sana sikit. Antaranya skru tu, siapa yang perlu di skru tu? Ada kementerian-kementerian yang penting. Contoh? Kementerian Pertanian, Kementerian Ekonomi. Ini semua perkara-perkara yang kita kena lihat keupayaan supaya kita dapat melonjak ke satu tahap yang lebih baik. Bukan perlu dirombak menterinya, hanya diinjek saja. Saya ingat kena masukkan elemen-elemen mereka-mereka yang mempunyai kepakaran professionals. Kalau Datuk lah sebagai Perdana Menteri, siapa yang perlu ditukar? Sukar jawab, dan saya fikir saya reserve saya punya komen. Bagaimana Datuk melihat kerjasama di antara PH dan BN dalam tempoh setahun ini bersama-sama kerajaan Madani? Apakah ia memberi impak yang baik, khususnya orang kata UMNO yang sudah berkubur, BN yang sudah mati tanpa nisannya, apabila bekerjasama dengan PH baru nampak kembali kehidupan barunya? Saya tak nampak UMNO ni berkubur atau UMNO ni tinggal nisan. Kerana parti UMNO ni masih mempunyai jumlah ahli yang kuat, dan kami di peringkat bawahan sangat intak. Cumanya kebersamaan kami dalam kerajaan perpaduan ini, kerana kami berpandangan kami tidak mahu ada kerajaan tergantung. Kalau kerajaan tergantung, ia akan bagi kesan kepada rakyat. UMNO dari dulu
kini dan selamanya akan pastikan rakyat terus terbela. Itu sebabnya kita membuat keputusan yang sukar untuk bersama-sama dengan struktur politik kami. Dan sudah pasti gabungan kerajaan perpaduan yang kita bentuk ini adalah demi rakyat. Dan kita dah menghadapi siri-siri kerjasama, bermula pada Tioman, kemudiannya kita pergi ke PRN 6 buah negeri, kita pergi ke Pulai, Simpang Jeram, kita akhirnya pergi ke Kelangai, kemudiannya ke Maman. Mula-mula agak hubungan tu agak macam hubungan baru-baru, belum biasa lagi. Tetapi lama kita bekerjasama, kita sudah nampak mana perkara-perkara yang kita perlu perkuatkan dari segi usaha pelaksanaan dasar untuk pastikan rakyat terus diperkasakan. Banyak perkara-perkara perbincangan yang kita buat supaya bagi tumpuan kepada rakyat itu mesti diutamakan. Itu sebabnya kalau kita lihat kerjasama kita ini mula dah bergerak kepada perbincangan berkaitan dasar. Dulu mungkin hanya berkaitan bagaimana kerjasama politik, tetapi sudah ada kerjasama di peringkat dasar. Sebagainya nak menentukan apa yang kita perlu buat dalam perbincangan dasar kerajaan. Dan ini sebenarnya memberi satu pulangan yang baik kepada rakyat. Jadi dalam tempoh setahun ini sudah termaktub tiada isu-isu politik lagi antara kerjasama ini dibincangkan? Saya nampak masing-masing sudah memahami peranan parti masing-masing, dan masing-masing juga ada pemimpin-pemimpin yang kritikal, ada pemimpin-pemimpin yang kurang kritikal. Jadi masing-masing parti menjaga masing-masing parti, kerana dalam persefahaman dalam kerajaan perpaduan ini yang asasnya adalah kebersamaan tersebut. Kebersamaan itu di peringkat atasan. Bagaimana di akar umbi? Apakah slogan No DAP, No Anwar, No Bersatu sebelum ini masih kuat dalam fikiran akar umbi, Datuk? Saya nampak pada permulaannya masih kuat. Mula kita buat dahulu kuat. Tapi lama-kelamaan rakyat dah mula faham. Bila mereka melihat prestasi kedua parti, kerajaan dan pembangkang, mereka mula memahami kenapa kita bersama. Dan ini sebenarnya adalah proses biasa. Kita masuk sekolah yang baru pun mula ambil masa. Lama-kelamaan mereka yang kita rasa tak berapa ni, dan understanding lah. Mana-mana pun dia ada mutual understanding. Parti masing-masing ada prinsip parti masing-masing. Wadah mereka masing-masing. Tetapi bila sampai at the national level, kita mesti ada common need, ada common interest. Itu dari sudut akar umbi sudah boleh menerima bagaimana gabungan ini disepakati. Dan kita melihat baru-baru ini bagaimana bukan 4 tetapi 5 ahli Parlimen Pembangkang PN telah pun menyatakan sokongan kepada kerajaan, khususnya kepada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dah 5 dah. Kabarnya juga hasil temu bual saya bersama dengan ahli Parlimen Bukit Gantang, katanya 5-6 lagi akan bersama-sama beliau, bersamanya untuk menyatakan sokongan kepada PMX. Jadi, komen Datuk, kalau akar umbi di UMNO itu sudah boleh menerima kerjasama ini dan boleh menerima bagaimana DAP, PH dan sebagainya, tetapi dari sudut ahli parlimen pula, barisan ahli parlimen pembangkang yang sudah pula beralih arah kepada kerajaan. Pertamanya, kedudukan mereka tak seperti mereka nak kedudukan mereka masih ahli parti tersebut. Saya fikir untuk bagi komen secara menyeluruh dan mendalam tentang 5 ahli parlimen ini tidak adil buat saya, buat pertimbangan atas kedudukan mereka, sebab saya tak tahu apa yang berlaku. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka masih ahli kepada parti tersebut. Mereka masih ahli yang sah, walaupun mereka digantung, tapi mereka belum dipecat daripada ahli tersebut. Dan mereka, kalau pecat rugilah parti. Saya ingat itulah yang saya nak sebut yang keduanya. Ada kelompangan. Ada kelompangan dalam akta lompat parti. Akta anti lompat parti ini ada kelompangan yang kami sebagai ahli parlimen perlu memikirkan adakah kelompangan ini bagus untuk menunjukkan kestabilan politik
Kerana sentimen kestabilan politik ini antara juga faktor yang menentukan prestasi ekonomi negara. Ya. Kerana kita mahu kerajaan stabil, kita mahu kedudukan kerajaan yang lebih kukuh, tetapi bila ada kelompangan demikian, saya fikir kerajaan akan membuat sesuatu. Untuk mungkin mereka akan membuat pindaan, mereka akan melihat sesuatu yang lebih baik. Kerana kita punya hasrat, mandat yang rakyat dapat, mereka mesti pastikan mandat itu dibawa sampailah ke hujung penggal. Kenapa saya tanyakan soalan ini berkait dengan ekonomi global. Bagaimana Malaysia ini bergantung harap kepada pelabur seperti awal perbincangan kita tadi. Tetapi kerana isu-isu begini, kita lihat mungkin kecil, tetapi pembangkang menggunakan isu ini seantero media-media sosial mereka menyatakan wujud tangan gaib, wujud itu dan ini, rasuah sudah bermaharaja lila. Perkara-perkara ini akhirnya terkesan kepada struktur ekonomi yang sedang menaik sekarang ini, Datuk. Saya setuju kalau perkara-perkara yang disebutkan oleh pembangkang tu mereka memula buat dakwaan. Tetapi kita kena tahu undang-undang Malaysia ni sudah tersedia untuk mengatasi segala tomahan, pandangan. Kenapa negara kita ini ada sistem judiciary yang saya sebutkan ni, kerajaan tu ada 3. Yang hujung tadi judiciary. Mereka boleh buat proses untuk membuat laporan polis, mereka boleh bawa ini ke mahkamah untuk membuktikan supaya dakwaan mereka itu tepat. Dan kita pula di peringkat kerajaan kena pandai untuk menjawab segala tomahan. Dan saya fikir semua ini dah berlaku dalam Dewan Rakyat. Kerajaan yang dipimpin oleh PMX telah membuat keputusan dan membuat penerangan bahawasanya dia tidak tahu perkara ini. Dan sudah pasti apa yang disebut dalam Dewan Rakyat ini adalah satu perkara yang penting, yang direkodkan dan tidak boleh mengelirukan Dewan. Semakin hari politik Malaysia tidak matang, Datuk. Saya nampak bukan tidak matang politik Malaysia. Cumanya kaedah kita berpolitik sini. Matang itu kita refer kepada pemikiran. Pemikiran itu matang, tetapi kaedah kita berpolitik sini sepanjang masa itu yang saya rasa tidak perlu. Rakyat menjadi mangsa akibat ketamakan kerakusan ahli politik yang seperti ini. Saya nampak dia ada pertimbangan politik yang mereka buat. Dan kita boleh kata seperti mana Hasina sebutkan tadi, dia untuk rakus untuk diri dia, tetapi asas-asas yang dia keluarkan itu adalah untuk rakyat mereka. Itu sebab saya beritahu tidak adil untuk saya buat pertimbangan. Saya tidak berada di kedudukan mereka. Dan cumanya saya harap pada masa akan datang Akta Anti Lompat Parti ini mesti diperkemaskan dan ditambah baik supaya keyakinan rakyat ini mesti lebih ke hadapan. Dan rakyat juga kena belajar tentang peristiwa ini, kerana memilih ahli wakil rakyat itu bukan hanya menggunakan emosi. Mereka kena tahu kalau mereka pilih parti yang diyakini, parti itu akan kekal bersama wakil rakyatnya untuk membawa agenda dan pegangan pada masa akan datang. Sayangnya Dewan Rakyat akan dihiasi lagi dengan lagi perbahasan mengenai Akta Anti Lompat Parti. Seharusnya Dewan Rakyat itu membincangkan mengenai agenda-agenda pemerkasaan ekonomi, poket rakyat, bagaimana kita nak melihat Malaysia ini terus maju. Tetapi isu-isu sebegini, kalau ada yang menyatakan ia bagi saya hanya tempelan tetapi diperbesarkan kerana kita tak nak lagi perkara ini berlaku pada masa akan datang. Kan? Dewan Rakyat bukan sahaja bincang Anti Lompat Parti, Haslina. Ya, kita bincang banyak perkara-perkara. Tapi perkara ini yang akan dibawa juga sebab supaya akta ini adalah akta dinamik. Itu sebabnya kita mengubal, kita meminda adalah perkara yang biasa. Cumanya seperti saya beritahu, mungkin akta ini dulu tak ada satu keperluan. Tetapi apabila nampaknya kerajaan runtuh disebabkan pemindahan ahli-ahli wakil rakyat, kita wujudkan Akta Anti Lompat Parti. Dan masa kita membincangkan tersebut lama untuk wujudkan akta ini, dan kita tak nampak ada kelompangan. Dan sudah pasti perkara ini dinamik, ada kelompangan rupanya, dan kita akan bincang sekali lagi. Dan ini adalah proses yang biasa.
faham biasa, tetapi ia ada lagi perkara lebih penting daripada itu kan sebenarnya, isu-isu rakyat dalam mana Malaysia sedang membangun dalam usaha kerajaan untuk Dia memastikan ekonomi. kalau sepanjang 30 hari kita bincang pasal anti-lobby party, saya setuju apa yang tersebut. Tapi kalau kita hanya peruntukkan satu hari, 31 hari yang lain, Tak kita apa. tumpukan banyak perkara-perkara, banyak senang perkaranya. Dan kita akan lagi sekali menyaksikan Dewan Rakyat itu akan dihiasi dengan suara-suara lah, kan kalau kita kata sekarang Itulah ni warna-warni kehidupan. Datuk tahu, Reflections Dewan Rakyat adalah reflection rakyat Malaysia. tapi itu rakyat tak mahu. Yalah, ada juga rakyat yang mahu. Warna-warni yang seakan-akan sarkas itu mereka tidak mahu, Datuk. PRU 16 mereka kena buat keputusan. Ya, betul. Untuk supaya mereka nak warna macam mana. Baik. Di hujung ini harapan Datuk, bagaimana melihat selepas sekarang ini, jelas Datuk kata tak ada bagaimana nak judge ataupun penilaian dari sudut pandang Datuk tak ada, tetapi pengharapan untuk melihat kerajaan ini terus mendapat mandat dan kepercayaan rakyat itu. Bagi saya, kerajaan yang stabil akan menentukan ekonomi negara kita bergerak pantas ke hadapan. Ini yang saya harapkan. Itu sebabnya saya mengharapkan sangat semua pihak, kerajaan, pembangkang, marilah kita sama-sama memikirkan apa yang kita lakukan tersebut mesti memberi kesan kepada jangka masa panjang negara. Tahun 2024 adalah tahun untuk kita melihat adakah pelaksanaan yang efektif ini memberi kesan kepada dasar yang kita buat tahun 2023. Dan saya yakin kalau kita dapat mempunyai kebersamaan dan kebertanggungjawaban secara kolektif, kita akan dapat capai negara kita yang lebih baik. Kerana apabila negara kita baik, kita akan tinggalkan negara ini kepada generasi yang akan datang. Generasi inilah yang akan continue pembangunan negara kita supaya mengangkat ke level yang berikutnya. Baik, terima kasih Datuk sudi bersama dengan Skop MG. Itu tadi penjelasan tuntas mengenai bagaimana kita tahu sebagai rakyat Malaysia anda nak tahu gagal atau berjaya. Tetapi dari sudut pandang seorang figura politik YB Datuk Muhammad Shah Abdullah, Ahli Parlimen Paya Besar menyatakan baru ataupun belum masanya, terlalu awal lagi untuk diletakkan satu pencapaian. Apakah levelnya? Tetapi kita sebagai rakyat akan terus menjadi mata, telinga, mulut juga sebenarnya, dan kita menjadi pemerhati kepada kerajaan yang ada sekarang. Sekian dulu dari saya Haslina IR Kamaluddin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.